Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ta'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan kesehatan selalu insyaallah, terutamanya pada musim pandemik ni. Okey, sekejap. Dan ini adalah majlis kita yang ketiga daripada pembacaan kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadl Rajab lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan kita berhenti pada sesi yang lepas pada muka surat 45. Okey, sekarang kita akan lanjutkan semula. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa minha hadithu Rajabun syahrullah wa yud'a al-asam. Wa kana ahlul jahiliyah idza dakhala Rajab yu'attiluna aslihatahum wa yad'unaha fakana an-nasu ya'manun wa ta'manu as-subulu wa la yakhafuna ba'dhum ba'dhan hatta yanqadhi wa hadha wa in kana ma'nahu sahihan fa innahu la yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Ibn Hajar, termasuk juga hadis-hadis kelebihan Rajab yang sering disebutkan adalah hadis Rajab syahrullah wa yud'a al-asam. Rajab adalah bulan Allah dan dinamakan juga dengan al-asam. Asam maknanya yang tak terdengar suara apa-apa. Itu karena ahlul jahiliyah apabila mereka masuk bulan Rajab, mereka membuang atau mengetepikan semua senjata-senjata mereka. Pakaian nas, oleh kerana yang demikian, orang ramai menjadi aman, tak ada peperangan, dan jalan-jalan untuk pergi haji pun aman, dan mereka tidak takut apa-apa sehingga berakhir bulan tersebut. Kandungan hadis ni, kata Imam Ibn Hajar, adalah maknanya sahih. Bermakna memang macam tu realiti sejarah pada zaman dahulu. Iaitu kalau Rajab mereka cuti daripada peperangan dan mereka membiarkan persenjataan mereka tak digunakan. Ya, kandungan memang macam tu, akan tapi ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya ini adalah fakta sejarah, ya kan? Ini adalah fakta sejarah yang mungkin sesetengah perawi secara sengaja ataupun tersilap menisbahkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibn Hajar, wa hadza wa in kana ma'nahu sahihan fa innahu la yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Isa ibn Gunjar an Aban ibn Sufyan an Ghalib bin Ubaidillah an Atha an Aisyah wa Aban wa Ghalib ma'rufani biwad'il hadis. Confirm bahawa ini adalah hadis palsu yang mencoba untuk membawakan fakta sejarah dikatakan sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu menjadi perbincangan sebenarnya. Anda selalu sebutkan bahawa hadis palsu dia adalah hanya berkaitan dengan nisbah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu tidak melazimkan dusta. Dusta dari segi kandungan, ya. Tapi dia dusta dalam nisbah kepada Nabi. Ya, nisbah dia kepada Nabi, kaitan dia kepada Nabi dusta. Akan tapi bukan bermakna kandungan matan tu dusta. Kadang kandungan matan tu adalah ucapan yang benar ataupun fakta sejarah ataupun nasihat yang baik, ya kan. Akan tapi yang dusta adalah nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang sering disalahfahami oleh ramai orang berbincang berkenaan dengan hadis palsu. Ramai yang membayangkan kalau disebut hadis ni palsu, maknanya kandungan matan hadis tu palsu.
Yang sebenarnya adalah tak macam tu. Kandungan hadis tu kita kena letak dia dalam analisis dokumen yang kena kita apply mengikut metodologi ahlul fiqh sebenarnya. Sedangkan hadis ni palsu adalah palsu nisbah kepada Nabi. Bermakna dusta kalau kita katakan Nabi cakap ni. Bukan bermakna kandungan matan tu dusta. Belum tentu kandungan matan tersebut kita kena kaji lagi mengikut cara pandang ataupun metodologi ahlul fiqh yang pandai untuk menilai isi kandungan hukum yang terdapat di dalam hadis. Nah, itu sebabnya ramai, anda rasa tak terkira, terlalu ramai ulama yang selalu mengatakan, termasuk di dalam kitab-kitab himpunan hadis palsu itu sendiri, macam hadis palsu Asy-Syaukani misalkan, hadis palsu Ibnu Jauzi sendiri, hadis palsu Ibnu Arraq Al-Kinani dan lain-lain sebagainya, termasuk yang dan paling sering disebutkanlah oleh himpunan hadis palsu Ali Al-Harawi. Beliau selalu mengatakan, bahkan di muqaddimah beliau mengatakan bahawa terkadang hadis palsu akan tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Itu karena hadis palsu ni dihukum palsu adalah karena nisbah dia palsu, bukan kandungan dia palsu. That's why selalu banyak ucapan hadis ni palsu akan tapi maknanya sahih. Hadis ni palsu maknanya sahih. Terlalu banyak ucapan yang macam ni. Dan anda rasa perlulah kita yang sering berbincang tentang hadis palsu ni faham betul apa sebenarnya maksud hadis palsu tu di sisi muhaddisin, bukan di sisi kita sendiri. Kita kadang terlalu membesar-besarkan hadis palsu, membuat orang lain takut kepada hadis palsu. Betul lah tindakan tersebut, akan tapi konsepsi kita berkenaan dengan hadis palsu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya berlaku di lapangan, di lapangan kritis ahlul hadis ya. Apabila mereka mengatakan hadis palsu, bukan maknanya kandungan hadis itu palsu secara 100%, dan bukan bermakna kandungan hadis tersebut tak boleh diamalkan, siapa yang amalkan bid'ah dan lain sebagainya. Tak macam tu. Fokus mereka sekali lagi apabila bincang berkenaan dengan sahih dhaif adalah nisbah dia kepada Nabi SAW. Jadi kalau sahih maknanya nisbah dia kepada Nabi betul. Akan tapi palsu maknanya adalah nisbah dia kepada Nabi palsu. Bukan kandungan hadis itu sama sekali. Kita tak bincang kandungan hadis itu. Yang kita bincangkan adalah nisbah dia kepada Nabi SAW. Saja anda perlu panjang bincang tentang perkara ini sebab terlalu sering kita tengok perdebatan yang tak perlu sebenarnya di media sosial berkenaan dengan perkara yang kalau kita faham secara basic principle dia, tak ada isu yang perlu dibincangkan sebenarnya. Yang ada adalah hanya sikap-sikap melampau sesetengah orang apabila membincangkan perkara yang di luar bidang kemahiran mereka. Okey, kata Imam Ibn Hajar rawahu Isa apa beliau mengatakan wa hadza wa in kana ma'nahu sahihan fa innahu la yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentulah kalimat sahih di sini bukan istilah muhaddisin sahih, ya kan? Akan tapi sahih maknanya secara lughah, bermakna makna yang disebutkan dalam hadis ni memang betul macam tu. Bukan maknanya sahih dari Nabi, tak. Ini maknanya adalah istilah sahih. Ini bukan sahih secara istilah, tapi sahih secara lughah. Rawahu Isa ibn Gunjar an Aban ibn Sufyan an Ghalib bin Ubaidillah an Atha an Aisyah wa Aban wa Ghalib ma'rufani bi wad'il hadis. Wa minha Rajabun syahrullahil asam. Man sama min Rajabin yawman imanan wa ihtisaban istawjaba ridwanallahil akbar. Wa huwa matnun la asla lahu. Ini adalah matan yang tak ada asal. Apa makna la asla lahu? La asla lahu maknanya adalah dia tak ada rujukannya. Dia tak ada rujukan dari mana kitab-kitab muktabar. Itu makna pertama la asla lahu. Yang kedua la asla lahu maknanya tak ada sanadnya. Tak ada sanad. Ini adalah matan rekaan. Kalaupun ada sanad, maknanya sanad tu rekaan juga. Itu makna la aslalahu. Justru
Bagi ana perkataan la asla lahu adalah kurang lebih dengan palsu. Walaupun kita bezakan sikit, akan tapi magza dia, kandungan makna dia, natijahnya adalah sama dengan hadis palsu. Itu sebabnya apabila kita baca kitab-kitab maudhu'at, kita akan tengok banyak apa namanya penilaian penulis kitab maudhu'at tu hadis ni maudhu', lalu juga la aslalahu masuk juga dalam kitab-kitab macam ni. Ramai orang yang coba untuk bezakan. Anda dengar apa namanya dengar kuliah dari Syekh Ma'bad Abdul Karim dan lain sebagainya yang mengatakan la aslalahu berbeza dengan maudhu. Ya, secara perbezaan memang beza dari segi sedikit saja perbezaan tu. Akan tapi secara umum dua-dua ni sama saja. Dua-dua ni sama. That's why dimasukkan secara dikategorikan masuk dalam hadis palsu. Dah, adakah hukumnya sama dengan hukum hadis palsu? Bermakna diharamkan untuk riwayatkan, ya kan, kecuali untuk menjelaskan statusnya. Bagi ada sama saja. Apabila ulama mengatakan la aslalahu, maka hukumnya sama dengan maudhu'. Kita nak bezakanlah. Akan tapi hukum dia sebenarnya sama. Hukum dia adalah sama. Anda tak tengok adanya perbezaan antara kedua-dua istilah tersebut, dan tidak anda tak setuju apabila dua istilah ini dibezakan sama sekali. Okey, kata Imam Ibn Hajar, wa huwa matnun la asla lahu ikhtalaqahu Abul Barakat As-Saqati wa rakkaba lahu isnadan. Tengok, dia mereka isnad. Jadi matan ni dicipta oleh Abul Barakat As-Saqati, sekali dia reka dengan sanadnya. Justru kalimat la asla lahu maknanya ini adalah matan yang tak ada sanadnya sebenarnya. Akan tapi orang akan kata ni ada sanad, itu sanad rekaan. Sebenarnya tak ada. That's why disebut la asla lahu. Faza'ama, beliau mengatakan faza'ama anna Jabir ibn Yasin akhbarahu qala akhbarahu al-Mukhallis qala anba'ana al-Baghawi qala akhbarana Abdul Malik ibn Abdul Aziz qala anba'ana Ubaidullah ibn Amr an Zaid ibn Abi Umayyah an Ibn Abi Husain an Shahr an Abdurrahman ibnu Ghunaim. Di sini sebut Ghunaim. Anda tengok di kitab yang kedua pun, kitab ni dia tahqiq yang lain juga Ghunaim juga. Bagi anda yang betul adalah Ghunaim. Abdurrahman ibnu Ghunaim. Dia masyhur apa namanya yang sering diriwayatkan oleh Syahr. Ini Syahr tadi Syahr ibn Hawshab. Di Syam dia sering meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Ghunaim, bukan Ghunaim. Akan tapi kedua-dua kitab yang anda rujuk ni, versi Tabyinul Ajab, dua-dua pentahqiq letakkan Ghunaim, dan kedua-dua pentahqiq tak komen apa-apa. Rajin betul muhaqqiq kita. Beliau mengatakan dia hanya letakkan Abdurrahman bin Ghunaim. Wallahu a'lam, mungkin betul Ghunaim, akan tapi yang masyhur adalah Abdurrahman bin Ghunaim. An Abi Sa'id bihi marfu'an. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu'. Wa hadza isnadun hasan. Ini sanad sepatutnya hasan lah. Sebab riwayat Syahr an Abdurrahman bin Ghunaim an Abi Sa'id Al-Khudri ini masyhur. Banyak sangat sanad ni dalam kitab Sunan ya. Justru sepatutnya hadis hasan illa annahu min wad'is saqati wa ikhtilaqihi fasaqat. Hanya saja sanad ni adalah sanad rekaan daripada As-Saqati, dan justru gugurlah sanad ni. Sanad ni palsu. Bismillah. Wa minha wa hadisu man sama salasata ayyamin min Rajabin kataballahu lahu siyam asy-syahr. Sekarang hadis berikutnya adalah hadis man sama salasata ayyamin min Rajab kataballahu lahu siyam asy-syahr. Wa man sama sab'ata ayyamin ughliqa anhu sab'atu abwabin nar. Wa man sama samaniyata ayyam fatahallahu lahu samaniyata abwabil jannah. Wa man sama nisfa Rajabin kataballahu lahu ridwanah. Wa man kataballahu lahu ridwanahu lam yu'adzibhu. Wa man sama Rajaban kullahu hasabahullahu hisaban yasira. Ini adalah hadis yang mengandungi
galakan untuk berpuasa pada bulan Rajab dan fadilah yang akan didapatkan oleh setiap orang yang berpuasa hari-hari, beberapa hari di Rajab, sama ada 7 hari, 8 hari, setengah bulan sampai 1 bulan. Digalakan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Akan tetapi ini juga adalah hadis yang palsu dan sangat lemah. Kata Imam Ibn Hajar, rawainahu fi fadli Rajab li Abil Qasim As-Samarqandi wa fil juz'i tsalis min hadis Abi Rauq Al-Hamazani min tariqi Amr ibn al-Azhar an Aban ibn Abi Ayyash an Anas wa Amr ibn al-Azhar kadzabahu Yahya ibn Ma'in wa ghairuhu wa Aban taqaddama dzikruh. Nah, ini dalam sanad ini mengandungi perawi kazab yaitu Amr ibn al-Azhar, dan Aban ibn Abi Ayyash dia matruk, dia sangat-sangat lemah. Dia seorang perawi yang saleh akan tapi matruk. Justru sangat-sangat hadis ini boleh dihukumkan sebagai palsu. Wa minha wa minha hadisu man farraja an mu'minin kurbatan fi Rajab a'tahu Allah Ta'ala fil firdausi qasran madda basaruh atau madda basarih akrimu rajaban yukrimkumullah bi alfi karamah. Nah, ini pun cantik kandungan hadis ini. Siapa yang membantu orang susah pada bulan Rajab, maka Allah akan memberi dia di dalam surga Firdaus satu istana yang luasnya adalah madda basari, sepanjang pandangan dia, sejauh mata memandang, itu istana dia. Justru muliakanlah Rajab, Allah akan memuliakan kamu dengan 1000 karamah kemuliaan. Wa huwa matnun la aslalahu, sama juga ini matan tak ada asal. Bal ikhtalaqahu Abul Barakat Hibatullah Ibn Mubarak As-Saqati la barakallahu fih. Wa wada'a lahu isnadan rijaluhu siqat. Dia cipta sanad, dan sanad itu disebutkan dengan mengandungi perawi-perawi siqah. Faqala akhbarana Abu Ghanim Muhammad bin Hasan qala akhbarana Ali ibn Wasif qala haddatsana Al-Baghawi qala anba'ana Khalaf ibn Hisham qala haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Atha an Abdullah bin Zubair bihi marfu'an. Wa minha hadis Rajab min ashhuril haram wa ayyamuhu maktubatun ala abwabis sama'is sadisah fa idza sama ar-rajulu minhu yawman wa jawwada sawmahu bitaqwallah nataqal bab wa nataqal yawm faqala ya Rabb ighfir lahu wa idza lam yutimma sawmahu bitaqwallah lam yastaghfir lahu. Wa rawahu Abu Sa'id Muhammad bin Ali Al-Asbahani An-Naqqash. Naqqas juga bermasalah. Walaysa huwa bil mufassir fi kitabi Fadlus Siyam. Penting ini ucapan Ibnu Hajar, bahwa An-Naqqas ini bukan Naqqas yang mufassir, akan tapi Naqqas yang lain. Oke. Wa fi kitab siyam lahu min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri wa fi isnadihi Ismail ibnu Yahya At-Taimi wa huwa mazkurun bil kadzib. Sanad dia pun mengandungi seorang perawi kadzab. Wa minha hadis man shama yawman min Rajabin kana kasiyami sanah wa man shama sab'ata ayyamin ghulliqat anhu abwabu jahannam wa man shama samaniyata ayyamin futihat lahu samaniyatu abwabil jannah wa man shama 'ashrata ayyamin lam yas'alillaha syai'an illa a'tah wa man shama 15 yawman nada munadin bis sama' qad ghufira laka ma salaf fasta'nifil 'amal wa man zada zadahullah wa fi syahri rajabin hamala nuhun as-safinata fasam wa amara man ma'ahu an yasumu. ورويناه في فضائل الأوقات للبيهقي وفضائل رجب لعبد العزيز القتاني وفي الترغيب وترهيب لأبي القاسم التيمي من طريق عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن مطر كذبه ابن حبان وأجمع الأئمة على ضعفه. Jadi hadis ini pun
mengandungi perawi bernama Utsman bin Mattar yang kadzab dan disepakati dhaif. Qala al-Bukhari fi ad-du'afa akhbarana Ibrahim. Qala akhbarana Abi, qala akhbarana Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi an Utsman ibn Atha an Sa'id bin Abdul Aziz an abihi an jaddihi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrun azim tudha'afu fihi al-hasanat wa man shama fihi yawman faka'annama shama sanah wa man shama minhu sab'ata ayyamin ghulliqat anhu sab'atu abwabi jahannam wa man shama minhu samaniyata ayyamin futihat lahu samaniyatu abwabil jannah wa man shama minhu 'ashrata ayyamin lam yas'alillaha syai'an illa a'tah wa man shama minhu 15 yawman nada munadin minas sama' qad ghafara Allahu laka ma qad salaka fasta'ni fil 'amal wa fi rajabin hamalallahu nuhan is-safinah fasama wa man ma'ahu syukranillah wa jarat is-safinah fastaqarrat 'alal judi fi yaumi asyura wa fi rajabin taballahu 'ala adam wa 'ala ahli madinati yunus wa fihi khuliqal bahru li Musa wa fihi wulida Ibrahim wa Isa. Al-Muharibi an Utsman ibn Matar an Abdul Ghaffur bin Abdul Aziz an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama min Rajabin yauman kana kasana. Jadi hadis ini pun hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Du'afa, Imam Bukhari mengatakan an Utsman ibn Atha. An Utsman ibn Atha. Sebenarnya dia adalah Utsman ibn Matar juga yang tadi kita sebut sebagai perawi kadzab tuh. Jadi walaupun jangan ingat bahwa hadis ini adalah hadis sanad yang lain menjadi mutaba'ah bagi Utsman bin Matar, tak akan, tapi dia adalah sebenarnya sanad hadis yang sama daripada perawi kadzab yang sama. Wa minha ma naqalnahu minal mawdu'at li Ibn al-Jauzi qala salatun li awwali lailatin minhu. Termasuk hadis maudhu juga adalah hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Maudhu'at dalam bab salat li awwali lailatin minhu, salat pada malam pertama bulan Rajab. Ada hadis yang menyebutkan fadilah tersebut, ibadah tersebut, akan tapi dia adalah hadis yang palsu. Imam Ibnu Jauzi berkata, akhbarana Ibrahim ibnu Muhammad qala anba'ana Al-Hasan ibn Ibrahim qala anba'ana Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Ta'i qala anba'ana Abdul Karim bin Abi Hanifah ibn Al-Hasan Al-Bukhari qala akhbarana Abu Tayyib Tahir ibn Al-Hasan Al-Muttawwi'i qala akhbarana Abu Zar Ammar ibn Muhammad ibn Makhlad Al-Baghdadi qala akhbarana Abdullah bin Muhammad Al-Harithi qala anba'ana Muhammad ibn Yunus Ar-Rakhi di sini kan. Sepatutnya adalah As-Sarakhsi. As-Sarakhsi sebagaimana kalau kita tengok dalam kitab Maudhu'at Ibnu Jauzi, dia sebut As-Sarakhsi. Sebab ini nukil daripada Ibnu Jauzi. Qala akhbarana Muhammad ibn Qasim an Ali ibn Muhammad an Humaid al-Tawil an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-maghrib في أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها 20 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ويسلم فيهن 10 تسليمات أتدرون ما ثوابه فإن الروح الأمين جبريل علمني ذلك قلنا الله ورسوله أعلم قال حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده وأجير من عذاب القبر وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب. قال المصنف هذا موضوع وأكثر رجاله مجاهيل. Inilah hadis salat malam pertama Rajab dan sering disebut sebagai salat raghaib, yaitu adalah satu salat yang cukup panjang dan memenatkan. Sebab 20 rakaat dengan tiap-tiap rakaat baca surah Al-Fatihah dan surah tertentu. Lalu kemudian kononnya ada galakan dan fadilah tersendiri berkenaan dengan ibadah ini.
Dan jangan heran sampai hari ini masih ramai orang buat perkara tu dengan berhujah kepada hadis-hadis yang palsu macam ni. Sebab padahal sejak awal lagi ramai para ulama, antaranya apa namanya, Izzuddin bin Abdul Salam dan Imam Nawawi sebutkan dalam Majmu', dan ramai lagi ulama katakan bahawa salat raghaib bulan Rajab ni adalah palsu dan perbuatan salat tersebut bid'ah. Dan justru tak patut selepas kita tahu status hadis tersebut, kita masih mempertahankan solat ni. Dan juga tak patut untuk, kalau ada sekiranya misalkan setengah tempat sudah menjadi tradisi, kononnya sukar kalau orang sudah jadi tradisi. Ramai orang selalu tanya pada saya, Ustaz, ada di kampung kami Ustaz, kami biasa buat macam ni. Dia soalannya di formula macam tu. Ustaz, ini adalah soal solat yang telah menjadi tradisi di kampung kami. Apa hukumnya? Tengok dia nak tanya solat, dia tanya soalan nampak macam supaya jawapan saya adalah menjustifikasi tradisi itu. Jadi dibentuk dengan soalan, dimulakan dengan ucapan telah menjadi tradisi. Apapun yang berlaku, ibadah ni tak boleh dibentuk dengan tradisi. Terutamanya adalah ibadah-ibadah yang mahdhah macam solat ni. Kalau ibadah-ibadah yang ghair mahdhah, macam nak buat apa namanya, makan-makan ke, nak buat kenduri ke, ini menjadi tradisi di kampung kami, silakanlah lanjutkan tak apa tradisi itu. Akan tapi kalau ibadah-ibadah mahdhah macam solat dan puasa tertentu dan lain sebagainya, maka tradisi bukan hujah dalam perkara ini. Justru kita hanya ambil daripada sumber-sumber yang sahih, berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada apa namanya, tak ada hujah melainkan hujah macam tu. Justru tradisi tak boleh menjadi justifikasi kita untuk mencoba mencari cara untuk mengekalkan atau membenarkan pandangan tersebut. Nah, sekali lagi hadis ni adalah hadis palsu, dan hukumnya tadi kita cakap ya, bahawa hadis palsu tidak melazimkan selalu perbuatan tu bid'ah, ya. Akan tapi dalam kes ini sudahlah hadis tu palsu nisbah kepada Nabi, kandungan dia secara apa namanya, perspektif fuqaha pun adalah bid'ah. Justru tidak boleh diamalkan. Bagaimanapun, ada hadis yang orang selalu tanya awal malam pertama di bulan Rajab, ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan balaghana anna doa mustajab fi khamsati ayyam fi khamsati layal, pada ada doa mustajab pada 5 malam, termasuk salah satunya adalah malam pertama bulan Rajab. Adakah hadis ini sahih daripada Nabi? Tak, hadis itu tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hadis yang lemah dan mengandungi banyak kekurangan. Akan tetapi Imam Syafi'i dalam kitab jelas sekali beliau mengatakan bahawa beliau menggalakkan perkara itu. Dan ini bukan beliau mensahihkan hadis itu. Sebab kita selalu berpandangan imam-imam ni kalau suruh, kalau hadis sahih maknanya mereka kena ambil. Lalu kemudian kalau hadis ni lemah, mereka kena tinggal. Tak, itu adalah pandangan kita yang belakangan ni, yang memandang hadis tu dengan pandangan black and white. Akan tapi a'immah mujtahidin dia punya pandangan yang sangat mendalam. Justru apabila Imam Syafi'i menyebutkan perkara ni, anda nampak bahawa Imam Syafi'i melihat perkara ni bukan hukum hakam. Ini adalah galakan amal, fadail amal. Dan untuk fadailul amal, kita tak mesti berhujah dengan hadis yang sahih, ya, dengan hadis yang disepakati kesahihannya. Akan tapi cukup dengan kolektif dalil, termasuk hadis-hadis yang lemah ataupun ucapan tabi'in dan sahabat. Beliau nukil ucapan tabi'in, lalu kemudian tradisi Ahlul Madinah di zaman dia, di apa namanya, sebelum Imam Syafi'i, yang mereka biasa buat macam tu. Apabila Imam Syafi'i bawakan perbincangan berkenaan perkara ini, disebutkan dalam perbahasan berkenaan dengan ibadah di malam hari raya, kan ramai orang bawa perkara ini, dikatakan tak ada dalil sama sekali, bid'ah. Imam Syafi'i tak pandang macam tu. Ya, apapun pandangan kita, jangan bawa Imam Syafi'i seolah-olah Imam Syafi'i macam kita.
Imam Syafi'i terlalu tinggi, Imam Syafi'i terlalu dalam pandangannya. Justru kita kena tengok secara objektif apa yang dia cakap, bukan kita nak luruskan Imam Syafi'i mengikut pandangan kita. Which is perkara itu adalah sikap yang menurut ana kurang terpuji bagi setiap orang yang berbincang tentang hadis, akan tapi tidak tidak amanah apabila dia menukil daripada seorang imam macam Imam Syafi'i. Nah, justru menurut Imam Syafi'i, ya, kita digalakkan berdoa pada malam pertama Rajab adalah digalakkan, sebab doa pada tiap-tiap malam pun boleh, doa pada malam apa saja pun boleh, dan terutamanya lagi adalah ada warid, riwayat walaupun lemah yang menjanjikan mustajab pada malam tu. Nah, justru ulama salaf kita macam Imam Syafi'i, mereka suka untuk melakukan ibadah yang memang sudah sabit dengan dalil yang qat'i, iaitu berdoa digalakkan, dan terutamanya adalah menjadi dorongan kita untuk mempunyai harapan bahawa doa itu akan dikabulkan pada malam-malam tertentu. Justru perkara ini adalah perkara galakan saja menurut Imam Syafi'i, dan dalil yang lemah cukup untuk menjadi sekedar galakan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Ibn Hajar, kan, yaitu antaranya tidak menisbahkan, tidak meyakini bahawa perkara ini betul daripada Nabi. Ini hanya galakan saja untuk melakukan ibadah. Okey, panjang bincang perkara itu. Beliau Ibn Hajar melanjutkan wa minha salatun fi Rajab. Qala akhbarana Abdul Jabbar ibn Ibrahim ibn Mandah. Qala akhbarana Hibatullah ibn Abdul Aziz Asy-Syirazi. Qala anba'ana Abdul Samad ibn Hasan Al-Hafiz. Qala anba'ana Ahmad bin Abdullah ibn Abdul Wahhab. Qala anba'ana Muhammad ibn Khashram. Qala akhbarana Abu Fadl Ahmad bin Muhammad bin Sa'id. Qala akhbarana Abu Sulaiman Al-Mirjani. Qala akhbarana Hajar ibn Hisham an Utsman ibn Atha an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama yawman min Rajabin sallallahu fihi arba'a raka'at man shama yawman min Rajabin wa shalla fihi arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin mi'ata marrah ayatul kursi raka'atin an yaqul huwallahu ahad mi'ata marrah lam yamut hatta ada al-khalif. Musannif di sini adalah Imam Ibnul Jauzi. Sebab Imam Ibn Hajar masih menukil daripada Ibnul Jauzi. Ya kan? Tadi di atas beliau mengatakan Ibnul Jauzi menyebutkan satu bab tentang perkara ini. Qala al-musannif, yaitu Ibnul Jauzi, hadza haditsun mawdhu' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aktsaru ruwatihi majahil wa Utsman matrukun indal muhaddisin. Unbitu an Yahya bin Muhammad bin Sa'ad qala anba'ana Abdul Wahhab bin Zain al-Umana qala anba'ana Al-Qasim bin Abil Qasim Al-Hafiz ibn Al-Hafiz qala anba'ana Al-Faqih Abul Fath Nasrullah bin Muhammad Asy-Syafi'i qala anba'ana Nasr bin Ibrahim Az-Zahid qala anba'ana Abu Sa'id Bundar ibn Umar bin Muhammad Ar-Ruyani qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Ja'far Al-Khayyazi di sini, ya, yang sebetulnya adalah Al-Khabbazi, khabbas daripada khubuz, membuat khubuz. Qala anba'ana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Umar Al-Faqih bin Rai qala akhbarana Abul Hasan Ubaidullah bin Khalid qala akhbarana Abu Hatim qala akhbarana Ibn Al-Ahmar qala akhbarana Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri qala akhbarana Maimun ibn Mahran an Abdullah bin Abbas annahu qala man shalla ليلة 27 من رجب 12 ركعة يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغ من صلاته قرأ فاتحة الكتاب 7 مرات وهو جالس ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات ثم أصبح صائما حتى الله عنه ذنوبه 60 سنة wahiyal lailah allati bu'isa fihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis berkenaan dengan solat 27 Rajab sebanyak 12 rakaat. Ini juga adalah solat yang bid'ah dan tidak ada galakan dan fadilahnya sama sekali daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa minha salatul raghaib. Ini salat raghaib yang masyhur nih. Qala akhbarana Ali bin Ubaidillah ibn Zaghufi. Di sini Zaghufi sebenarnya adalah Az-Zaghuni. Zaghuni. Qala haddatsana Abu Zaid Abdullah bin Abdul Malik Al-Isfahani qala anba'ana Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad bin Ishaq bin Mandah qala anba'ana Muhammad bin Nasir Al-Hafiz qala akhbarana Abdul Qasim bin Mandah qala anba'ana Abdul Qasim bin Abdullah Abdul Qasim Ali bin Abdullah bin Jahdam As-Sufi. Ini masalah dia nanti Ibn Jahdam. Qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Sa'id Al-Basri qala haddatsana Abi qala haddatsana Khalaf bin Abdullah wa huwa As-Saghani an Humaid Al-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis panjang berkenaan dengan salat raghaib yang palsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Qila ya Rasulullah ma ma'na qaulika Rajabun syahrullah? Qala li'annahu makhsusun bil maghfirah wa fihi tuhqanu ad-dima. Tuhqan ad-dima maksudnya tak boleh dibunuh orang pada bulan itu. Wa fihi taballahu ala anbiya'i wa fihi anqadha awliya'ahu min bala'i azabi. Man samahu istawjaba 'ala Allahi salasata asya' maghfiratan li jami'i ma salafa min dhunubi wa ismatahu fi ma baqiya min umrih wa amanan min al-'atashi yawmal 'ardil akbar yawmal 'ardil akbar. Faqala syaikhun dha'if faqala ya Rasulullah inni la'ajizu an siyamihi kullih. Faqal sum awwala yawmin minhu fa innal hasanata bi'ashri amsalha wa awsatu yawmin minhu wa akhiru yawmin minhu fa innaka tu'ta sawabu man shamahu kulluh. Walakin la taghfalu an awwali lailati jum'atin min Rajab fa innaha lailatun tusammihal malaikah ar-raghaib. Jadi hadis ini mengatakan Jumat pertama bulan Rajab adalah malam raghaib. Itu yang disuruh sholat khas nih. Sekali lagi saya malas sebenarnya terjemahkan hadis ini, bimbang nanti orang amalkan malah pula. Jadi saya baca aja bahasa Arabnya aja, tak payah terjemahkan. Faqal la taghfalu an awwali lailati jum'atin min fi Rajab fa innaha lailatun tusammiha al-malaikah ar-raghaib wa dhalika annahu idza madha sulusul lail la yabqa malakun fi jami'is samawati wal ardi illa wa yajtami'una fil Ka'bah wa hawaliha wa yattali'u Allahu 'azza wa jalla 'alaihim ittila'ah fayaqulu malaikati saluni ma syi'tum fayaqulun ya Rabb hajatuna ilaik an taghfira li suwami Rajab fayaqulu Allahu 'azza wa jalla qad fa'altu dhalik thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ahadin yasumu yawmal khamis awwala khamisin min Rajab thumma yusalli fi ma bainal isya'i wal 'atamah ya'ni lailatul jum'ah isnatai asyrata rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitabi marrah wa inna anzalnahu fi lailatul qadr salasa marrat wa qul huwallahu ahad isna asyara marrah yafsilu baina kulli rak'ataini bi taslimah. Jadi salat raghaib ni 12 rakaat, tiap-tiap rakaat baca Al-Fatihah dan inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Dan kul huwallahu ahad 12 kali. Memang kata Ibnu Al-Jauzi ini adalah solat yang paling memenatkan dan tak ada pahala. Sebab bid'ah. Justru tidak semua ibadah yang penat membawa pulangan ganjaran yang banyak. Ganjaran yang banyak bukan karena penat ibadah kita, tapi sejauh mana kita follow apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat raghaib 12 rakaat, baca Al-Fatihah tiap-tiap rakaat dan inna anzalna lailatul qadar 3 kali, qul huwallahu ahad 12 kali. Yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslimah, setiap 2 rakaat salam. Dan selepas salat fa idza faragha min salatihi shalla 70 marrah, selepas salat habis berselawat 70 kali dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi summa yasjud fayaqulu fi sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh 70 marrah summa yarfa'u ra'sahu fayaqul
اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم 70 مرة ثم يسجد ثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى. Selepas buat itu semua, minta hajat kepada Allah, maka akan dikabulkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi ma min 'abdin wala amatin shalla hadhihi salata illa ghufira lahu jami'u dhunubihi walau kanat misla zabadil bahr wa adadi waraqil asjar wa syafa'a yaumal qiyamati fi sab'imi'atin min ahli baitihi fa idza kana awwalu lailatin fi qabrihi ja'ahu sawabu hadhihi salah fayujibuhu biwajhin talqin wa lisanin zaliqin ويقول له يا حبيبي أبشر قد نجوت من كل شدة فيقول من أنت والله ما رأيت وجها أحسن من وجهك ولا سمعت كلاما أحلى من كلامك ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك فيقول له يا حبيبي أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا من شهر كذا جئت الليلة لأقضي حقك وأونس وحدتك وأرفع عنك وحشتك وإذا نفخ في الصور أزللت في عرض القيامة على رأسك فأبشر فلن تعدم الخير من مولاك أبدا. Panjang hadis nih. Qala al-musannif yaitu Ibnul Jauzi wa lafzul hadis li Muhammad bin Nasir hadza wa hadisun maudhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini palsu betul-betul. Wa qad ittahamu bihi Ibnu Jahdham fanasabuhu ilal kazib. Wa sami'tu Syekhana Abdul Wahhab Al-Hafiz yaqul rijaluhu majhulun wa qad fattashtu alaihim jami'al kutub fama wajadtuhum. Jadi sudahlah ada hadis perawi matruk dan kazab dan baki rijalnya yang lain adalah majhul. Qala al-musannif Ibnul Jauzi ada komen cantik berkenaan perkara ini. Beliau berkata walaqad abda'a min wasfiha. Beliau mengatakan yang buat hadis palsu ini sangat kreatif lah, sangat kreatif dalam menciptakan mereka hadis ini. Fa innahu yahtaju man yusalliha ila an yasum. Wa rubbama kana an-naharu shadidal har. Fa idza sama lam yatamakkan minal aql hatta yusalli al-maghrib thumma yaqifu fiha wa yaqa'u fi dhalika at-tasbihu at-tawil wa sujudu at-tawil fayata'azza ghayatal adza wa inni la agharu li Ramadan wa li salati tarawih kaifa zuhima bihadhihi bal hadhihi indal awam a'zamu wa ajal. Jadi dia ceritakan macam salat nih kalau dibuat pagi harinya mereka berpuasa terus masuk maghrib belum sempat makan dah salat 12 rakaat yang panjang macam tu lepas maghrib sampai isya. Sangat berat. Dan kata Ibnul Jauzi, herannya orang awam masih boleh buat perkara ni lebih daripada yang mereka lakukan. Tarawih mereka malas, akan tapi buat perkara ni mereka buat. Padahal tak ada fadilah sama sekali. Fa innahu, kata Ibnul Jauzi, bal hadhihi indal awam a'zamu wa ajal, fa innahu yahduruha ma la yahdurul jama'at. Sebab ramai kalangan orang awam yang hadir salat raghaib ni, kebanyakan mereka tak pernah hadir pun dalam salat jamaah. Tapi malam tu mereka nak datang juga, mereka hadir juga salat salat yang panjang ni. Dan ini menunjukkan bahawa ibadah ni pada masa Ibnul Jauzi masyhur. Memang ibadah ni masyhur terutamanya di Baitul Maqdis. Dan that's why para ulama macam Imam Izzuddin bin Abdul Salam keras dalam perkara ni. Beliau katakan ibadah ni bid'ah dan tak boleh dilakukan. Walaupun pada saat pertama adalah konflik antara Izzuddin bin Abdul Salam dengan Ibnu Salah. Sebab Ibnu Salah kononnya pernah hadir dan buat perkara ni. Lalu mencoba membela amalan tradisi tersebut, tapi belakangan Ibnu Salah kemudian tarik semula pandangan dia. Dan selepas tu Imam Nawawi datang juga mengukuhkan lagi pandangan bid'ah perkara tersebut. Dan sepatutnya ibadah ni sudah tak boleh dibuat lagi lah. Pada zaman sekarang sudah tak patut dibuat lagi. Pertama memenatkan, berat dan tak ada pahala, tak ada asas dan tak ada hujah sama sekali.
Tapi jangan heran, masih ada orang buat di beberapa tempat. Justru kita kena usaha terus untuk maklumkan orang ramai bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak apa namanya yang perlu ditinggal. Qultu kata Imam Ibnu Hajar, wa akhraja hadzal hadis Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Kinani Al-Hafiz fi kitabi Fadli Rajabin lahu. Faqal dzakara Ali bin Muhammad ibn Sa'id Al-Basri qala akhbarana Abi Bakar. Sepatutnya Abu Bakar ya. Akhbarana Abu Bakar fadzakarahu bitulih. Wa akhta'a Abdul Aziz fi hadza fa innahu awhama anna al-haditsa indahu an ghairi Ali bin Abdullah bin Jahdam wa laysa al-amru kadzalik. Jadi ada sanad lain daripada apa namanya? Kitab Fadl Rajab seolah-olah dengan perawi yang lain, tidak menerusi Ali bin Abdullah bin Jahdam yang tadi kita katakan dia ni pereka hadis ni. Kata Ibnu Hajar, walaisal amru kadzalik fa innahu akhazahu fa innahu innama akhazahu anhu fa hadzafahu li syuhratihi bi wad'il hadis wartaqa ila syaikhi. Jadi yang betul adalah dia sebenarnya kembali kepada Ali bin Abdullah bin Jahdam juga. Akan tapi perawi daripada Ibn Jahdam ni sengaja tak sebut nama dia. Dia ambil terus daripada gurunya Ali bin Jahdam. Jadi seolah-olah menjadi mutaba'ah. Padahal bukan mutaba'ah. Dia mencuri hadis atau sariqah hadis daripada Ibn Jahdam dan dia tutup nama dia. Dia hilangkan nama tersebut seolah-olah diambil direct daripada perawi yang ada di atasnya. Dan ini bukan mutaba'ah, bukan menguatkan hadis. Nanti ada ramai orang yang mencoba untuk membela hadis ini dengan mengatakan, tengok hadis ini tak tafarud satu orang perawi, tapi ada sanad lain yang menyokong dia. Sebenarnya bukan sokongan, mutaba'ah bukan mutaba'ah. Dia adalah hadis yang sama. Saya ingat selalu apabila kita mentakhrij dengan Syekh Riyad, beliau selalu ingatkan, kadang ramai pengkaji pada hari ini apabila mentakhrij hadis, dia ingat sanad ni mutaba'ah yang menguatkan hadis. Padahal bukan menguatkan hadis, malah melemahkan hadis. Jadi penting kita dalam mengumpul sanad ni jangan kumpul saja sanad, akan tapi kita kena analisis betul-betul. Jangan sampai apa yang kita anggap sebagai mutaba'ah tu sebenarnya adalah illah bagi hadis tu. Dan ini yang sering berlaku. Nah, ini yang berlaku juga pada hadis ni. Jadi kata Imam Ibn Hajar, yang berlaku adalah perawi ini mencuri daripada Ibn al-Jahdam, lalu dia sembunyikan nama Ibn al-Jahdam karena Ibn al-Jahdam ma'ruf bi wad'il hadis. Lalu dia terus naik kepada gurunya Ibn al-Jahdam. Ma'anna syaikhahu majhul wa kadza syaikhu syaikhihi wa kadza khalaf. Jadi syekh Ibn al-Jahdam majhul, syekh-syekhnya juga khalaf. Nama perawi di atasnya dan nama khalaf As-Saghani itu juga adalah majhul. Wallahu a'lam. Wa minha ma rawahu Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi fil mawdu'at lahu qala anba'ana Ibrahim ibn Muhammad al-Azji qala anba'ana al-Husain bin Ibrahim qala anba'ana Abu Osman ibn al-Hasan bin Nasr qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Hamdan qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad bin Yusuf qala haddatsana Rabi'ah bin Ali bin Muhammad qala akhbarana Muhammad bin Husain qala akhbarana Abdullah bin Abdul Aziz qala akhbarana Isam ibn Muhammad qala akhbarana Salama ibn Shabib wa Amr bin Hisham wa Mahmud ibn Ghailan qalu akhbarana Ahmad ibn Zaid ibn Yahya an abihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lailatan nisfi min Rajab 14 rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin alhamd marratan wa qul huwallahu ahad 11 marrah wa qul a'udzu birabbin nas salasa marrat fa idza faraqa min salatihi shalla 'alayya 10 marrat summa yusabbihullaha wa yahmaduhu wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu 30 marrah ba'asallahu ilaihi alfa malak yaktubuna lahul hasanat wa yagrisuna al-ashjara fil firdaus wa maha anhu kulla dhanbin asabahu ila tilkal laylah wa lam yaktub alaihi illa mislaha minal qabil wa yaktubu lahu bi kulli harfin qara'a fi hadhihi salat 700 hasanah
wa bana lahu bi kulli ruku'in wa sujudin asyrata qusurin fil jannah min zabarjadin akhdar wa a'ta bi kulli rak'atin asyra madain fil jannah malakun fayadha'u yadahu baina katifaihi fayaqulu lahu ista'nifil amal faqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik. Qala al-musannif fa hadza maudhu'. Musannif yaitu Ibnu Jauzi mengatakan ini hadis maudhu' juga, ruwatuhu majhulun wa la yakhfa tarkibu isnadihi wa rijalihi wa zahir annahu min amal Al-Husain bin Ibrahim. Secara zahirnya ini adalah rekaan Al-Husain ibn Ibrahim. Wa minha ma akhbarana Amr bin Muhammad Al-Balisi an Zainab bintil Kamal sama'an an A'az ibn al-Ulayyiq an Syahdah binti Ahmad sama'an qala anba'ana Farrad ibn Muhammad fi Amari. Farrad ibn Muhammad fi Amali. Farrad ni musnid besar. Qala haddatsana Al-Hasan bin Umar bin Burhan qala anbana Utsman bin Ahmad wa huwa ibnu Sammak qala anba'ana Ishaq bin Ibrahim Al-Khuttuli. Al-Khuttuli nanti ada bermasalah perawi ini. Qala haddatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai an abihi an Harun bin Antarah an abihi an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syahra Rajabin syahrun azim man shama minhu yawman kataballahu lahu sawma alfi sanah wa man shama minhu yawmain kutiba lahu sawmu alfi sanah wa man shama minhu salasata ayamin kataballahu lahu sawma salasati alafi sanah wa man shama minhu sab'ata ayamin ghulqat anhu abwabu jahannam wa man shama minhu samaniyata ayamin futihat lahu abwabul jannati samaniyah fayadkhulu min ayyiha sya' wa man shama khamsata asyara buddilat sayyi'atuhu hasanat wa nada munadin minas sama'i qad ghufira lak fasta'nifil amal wa man zada zadahullah wa huwa haditsun maudhu' la syakka fih wal muttaham bihi al-Khuttuli tadi. Jadi hadis ini palsu, tidak diragukan, yang menciptanya adalah Al-Khuttuli tadi. Warwaina fi fawaidil qadhi an Abil Hasan ibn Sakhar qala hadatsana Abul Ala Ali ibn Ahmad Al-Ahwazi qala hadatsana Ali ibn Ishaq Al-Madri mungkin Mardini wallahu alam, tak ada komen daripada pentahqiq. Qala akhbarana Umar ibn Mudrik qala akhbarana Syihab bin Utsman Abu Mas'ud qala akhbarana Khalid Az-Zayyat qala balagana anna Nuhan rakiba as-safinah awwal yawmin min Rajab wa qala liman ma'ahu minal insi wal jin sumu hadzal yawm. Nah, ini riwayat balagat maksudnya adalah ucapan seorang tabi'in bernama Khalid Al-Zayyat. Beliau mengatakan, saya mendapat berita bahwa Nuh naik safinah dia pada hari pertama bulan Rajab. Ini pun tidak sahih semua perkara yang berkaitan dengan Rajab yang dikaitkan dengan Nabi Nuh. Itu semua adalah Israiliyat dan tak ada hadis sahih daripada Nabi SAW. Nabi Nuh naik pada bulan apa, tanggal berapa. Tak ada. Yang ada adalah cerita-cerita Israiliyat yang tak boleh dipertanggungjawabkan. Nah, ini termasuk Israiliyat walaupun dibawakan oleh seorang tokoh tabi'in, tetapi tidak semua tabi'in ambil dari hadis ya. Tabi'in juga sering meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Dan sebagiannya boleh diriwayatkan saja, setakat diriwayatkan saja, bukan untuk diambil hukum hakam. Kalau beliau mengatakan balagana anna Nuhan rakibas safinah awwala yaumin min Rajab wa qala liman ma'ahu minal ins wal jin sumu hadzal yaum fa innahu man shama minkum ba'udatin naru anhu masirata sanah wa man shama minkum sab'ata ayamin ughliqat anhu abwabun nirani sab'ah wa man shama minkum samaniyata ayamin futihat lahu abwabul jannati samaniyah wa man shama minkum asyrata ayamin qala Allahu lahu sal nu'tih wa man shama minkum khamsata asyara yawman qala Allahu lahu ista'nifil amal faqad ghufira laka ma madha wa man zada zadahullah wa hadha mauquf. Ini bukan mauqif. Wa hadha mauquf wa sanaduhu dhaif. Mauquf dan dhaif. Terakhir, saya rasa sebelum kita bersurai, qala wa minha ma akhbarana bihi Umar bin Muhammad Al-Balisi
وهذا الإسناد المتقدم إلى عثمان بن أحمد قال حدثنا خلف ابن الحسين بن حوامد قال أخبرنا زكريا بن يحيى الحزاز قال أخبرنا فضالة ابن حسين قال أخبرنا شريك أبو عبد الله عن الفرات ابن سائب عن ميمون بن مهران عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما من رجب adala siyam syahr. Siapa yang puasa satu hari bulan Rajab sama dengan puasa sepanjang tahun. Wa man shama minhu sab'ata ayyamin ghulliqat anhu abwabul jahim sab'ah. Wa man shama minhu samaniyata ayyamin futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Wa man shama asrata ayyamin baddalallahu sayyiati hasanat. Wa man shama samaniyata asyara nada munadin wa qad ghafarallahu laka ma madha fasta'ni fil amal. وروى هذين الحديثين عبد العزيز القتاني في فضل رجب له عن علي بن أحمد الرزاز عن عثمان بن أحمد بن السماك به ورواه الحكم بن مروان عن فرات بن سائب عن ميمون بن مهران فقال عن ابن عباس بدل أبي ذر أخرجه الحافظ أبو عبد الله الحسين بن فتحوي عن ابن شيبة عن سيب المبارك عنه ورشدين والحكم matrukan. Perawi Rishdin Ibn Sa'ad dan juga Al-Hakam Ibn Marwan adalah dua-dua perawi matruk. Belum habis pula, kejala sedikit lagi. Wa qara'tu ala Fatimah binti Muhammad ibn Abdul Hadi an Hasan bin Umar qala anba'ana Muqram ibn Abil Saqr huduran wa ijazatan. Qala anba'ana Sa'id ibn Sahal al-Khawarizmi qala anba'ana Abul Hasan Ali ibn al-Akhram. Tak betul ni kalimat ni. Qala anba'ana al-Husain bin Ahmad ibn Fathawi wa lafzul matan anna Rajab syahrun azim yudha'ifu Allahu fihi al-hasanat wa yamhu fihi as-sayyi'at man shama yawman min Rajab fadzakarahu nahwahu wa zada fihi wa man shama minhu salasata ayyamin udkhila al-jannah wa lam yakul man shama samaniyata ashar bal qal man shama ashrata ayyamin lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu iyyah wa man shama minhu 15 yawman nada munadin minas sama' ghafartu laka dhunubak wa baddaltu sayyi'atika hasanat fasta'ni fil amal wa man zadahullah. Sekali lagi, hadis panjang mengandungi banyak fadilah akan tapi palsu. Wallahu a'lam. Kita sudah pukul 8.30 nih sekarang. Kita buka untuk persoalan insyaallah. Oke. Kalau tak ada, kita tandakan di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan semula pada minggu hadapan insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam.